Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dirahmati ahli dan terkasih surau, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini dapat kita bertemu kembali untuk meneruskan pengajian kita mengenai kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i khusus dalam bab pernikahan. Pada pertemuan lalu kita berhenti pada awal tajuk berkaitan dengan mut'ah. Mut'ah ni bukan sama dengan nikah mut'ah, bukan. Ini mut'ah yang diberi, iaitu perhiasan hati yang diberikan oleh suami kepada isteri selepas perceraian. Kalau nikah dapat mahar mas kahwin, sekiranya bercerai isteri dapat mut'ah, iaitu ialah harta yang wajib suami serahkan kepada isteri setelah berpisah dengannya, sama ada dengan sebab talak ataupun perpisahan yang khulu ke apa sebagainya, ya. Jadi kita berhenti yang itu pada tajuk iaitu qadar mut'ah. Apakah jumlah mut'ah yang mesti diberikan kepada isteri? Kerana mut'ah ini adalah sesuatu yang wajib yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236, ya. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw taqridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. Dan tidaklah kamu bersalah dan kamu tidak menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri kamu sebelum kamu sentuh, iaitu sebelum kamu bercampur dengannya, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, iaitu pemberian sagu hati, ya, pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu. Kadarnya iaitu suami yang senang. Kalau suami itu berada lah, yang banyak harta, banyak wang ringgitnya, hendaklah memberikan sagu hati mengikut ukuran kemampuannya. Suami yang susah pula mengikut ukuran kemampuannya. Jadi kalau suami itu memang orang kaya, mut'ah dia itu banyaklah yang dibayar pada isteri dia, sagu hati dia. Yang sejarah dalam Malaysia ni pernah mut'ah asasnya secah juta pun, kan? Pernah itu cerita 15 tahun dulu kot. 15 tahun dulu pernah keluar dalam surat khabar. Kalau tak salah saya lah, itu cerita mut'ah sampai juta. Sebab suami dia pun memang orang kaya, jutawan dia. Jadi isteri tutup lah. Jadi suami yang susah kadar kemampuan dia, biasanya jumlah ni suami tetapkan itu dengan persetujuan isteri, dan juga mahkamah juga akan memberikan approval benda tu, ya. Okay. Jadi kadar mut'ah pada malam ini kita masuk pada tajuk dia, kadar mut'ah. Apakah kadarnya? Dalam menentukan kadar mut'ah, kemungkinan kedua-dua suami isteri boleh bersetuju dengan kadar tertentu atau sebaliknya. Jadi untuk menentukan kadar mut'ah ni, suami isteri dia ada macam perbincangan bagi mereka. Kalau suami itu katakan, okey, perceraian ni dia sanggup bayar mut'ah 3,000. Jadi isteri kata dia setuju. Jadi persetujuan lah sama-sama. Kalau isteri kata tak cukup 3,000, dia nak 5,000, jadi itu perbelahan itu akan dibawa ke pada hakim lah, hakim yang akan putuskan nanti. Jadi jika mereka bersetuju, dengan kadar harta yang tertentu, ya, sama ada sikit atau banyak, kadar itulah yang diterima oleh isteri. Mut'ah itu sah berdasarkan apa yang disetujui. Kalau suami itu kata saya mampu bagi 3,000, kan, untuk mut'ah awak ni, jadi isteri kata tak boleh, dia terima.
Jadi apabila terima itu sahlah muta'ah tadi itu. Ya, sah muta'ah tadi dengan kadar yang dua-dua pihak dah setuju. Suami kata setuju bagi 3,000, isteri kata dia setuju terima 3,000. So jadi sahlah muta'ah tu. Ya. Tapi sekiranya mereka selisih pendapat dalam menentukan kadarnya. Jadi kalau selisih, suami kata 3,000 tak, isteri kata dia nak lebih, bala, maka ketika ini qadi ataupun hakim berhak menentukan berdasarkan keadaan mereka berdua. Hakim dia akan tentukan ada muta'ah tu apa. Kan suami kata dia mampu 3, isteri minta 10,000 sudah. Jadi hakim dah bersisi. Jadi hakim lah yang akan menentukan berapa jumlah. Dia akan tengok keadaan pasangan tu. Dia akan tengok keadaan. Ya? Tengok susah senang suami itu macam mana. Ya? Kalau suami itu senang, bolehlah dia setuju untuk naikkan lagi. Dan itu juga dia akan tengok juga sifat keturunan isteri tu. Orang dia macam mana? Orang dia biasa-biasa je ke? Ataupun orang dia memang lahir pada keluarga yang kaya raya ke? Kan? Dan sifat-sifatnya, sifat-sifat tengok orang isteri tu macam mana, dia akan nilai sebelum dapat muta'ah tu. Kan? Itu perbincangan. Hakim lah yang akan memain peranan untuk menentukan. Kalau keputusan hakim kata tak apa, yang isteri minta 10, suami kata 3, akhir sekali hakim kata kita ambil tengah-tengah, contohnya kan 5,000. Maka kalau dua-dua setuju, ya. Kalau tak setuju pun putus hakim. Kan? Firman Allah SWT, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Apa dalilnya tadi ialah hendaklah kamu berikan muta'ah, iaitu pemberian sagu hati tadi kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah beri sagu hati itu mengikut ukuran kemampuan dia. Kalau suami itu kaya, senang hidupnya, dia boleh bagilah ikut kemampuan dia. Kalau dia mampu lebih pada 10,000, 100,000 ke, ikut kepada kemampuan dia. Jadi suami yang susah pula menurut ukuran kemampuan dia. Kalau suami kata saya boleh bagi 1,000 je, yang lain saya dapat. Kan? Pendapatan saya pun banyak ni, dengan bisnes tak jalan. Kan? Jadi persetujuan itulah di antara suami isteri yang akan dilakukan. Firman Allah SWT, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat muta'ah, iaitu pemberian sagu hati dengan cara yang betul. Jadi kadar muta'ah yang digalakkan ialah tidak. Jadi Islam dia menetapkan, dan para ulama menetapkan apakah kadar muta'ah yang diberikan kepada isteri itu, sekurang-kurangnya berapa. Jadi kadar muta'ah yang digalakkan ialah tidak kurang daripada 30 dirham. 30 dirham macam mana? Banyak kan? Okey kan? Kan 1 dirham apa lah, kira lah sendiri. Ada handphone boleh kira dirham dengan apa? Ringgit kan? Tidak kurang. Kadar muta'ah yang digalakkan ialah tidak kurang daripada 30 dirham atau yang senilai dengannya. Berapa dirham kan? Mata wang dirham mana, negara mana yang pakai? Dubai pakai dirham kan? Berapa? Satu dirham berapa ringgit? Ada 8 ringgit, 3 ringgit lebih, 3 ringgit lebih kan? Kalilah kan? Kalilah tu, jumlah tu sekurang-kurangnya. Ataupun dan dia tidak melebihi separuh daripada kadar mahamithil. Kalau mahamithil sebelum tu dia terima mahamithil dengan 1,000, ya, jadi kadar dia tidak melebihi separuh daripada kadar misil, kadar mahamithil. Tidak melebihi lah daripada separuh tu. Kalau dulu dia terima 1,000, jadi kadarnya kurang daripada tu. Tidak melebihi daripada kadar mahamithil yang diterimanya. Kalau isteri tu nikah dulu, dia menggunakan mahamithil, ya, mahamithil.
Jadi apakah hikmah? Hikmah yang disyariatkan mut'ah ni pula, kan? Semua lelaki tanggung ni, kan? Lelaki kena tanggung. Kalau kahwin, kena bagi mas kahwin. Kalau cerai, lelaki kena bagi mut'ah. Hikmahnya ialah untuk mengambil hati isteri yang telah diceraikan sewaktu dia meninggalkan kehidupan bersuami. Kan ada. Kalau dia mula-mula kehidupan bersuami, dia dapat mas kahwin. Jadi apabila bercerai tadi, dia pun diberikan mut'ah tadi apabila dia telah diceraikan dan meninggalkan kehidupan bersuami, berpisah pada suami dia. Maka dapatlah dia mut'ah tadi. Dan mut'ah itu juga sedikit sebanyak dapat meringankan beban dan kesusahan yang disebabkan perpisahan, kan? Sebabkan perpisahan kadang-kadang ada perempuan dia ada kerjaya, ada setengah tu tak ada kerjaya, dia suri rumah. Jadi bila bercerai, jadi kurang-kurangnya bila dapat apa, mut'ah tadi tu dapatlah meringankan beban dia, dan juga secara tak langsung dapat mengubati perasaan hatinya, sakit hati, sedih, apa sebagai, kan, bila bercerai tu, dan rasa bencinya ke akibat perceraian itu, mudah-mudahan dengan mut'ah dia terima itu dapat meredakan segala-gala perkara tersebut. Kerana itu antara hikmah disyariatkan mut'ah dalam perceraian. Habis bab mut'ah, kita masuk bab ketiga dia, iaitu keterlaluan dalam mas kahwin. Dalam mas kahwin terlampau tinggi sangat mas kahwin. Tapi kalau di dalam negara kita ni, kebanyakannya dia bukan mas kahwin tu yang tinggi. Mas kahwin ni korek sama 300 je, kan? Dia yang tinggi tu hantaran tu, yang tak masuk rekod ni. Kan? Hantaran tu yang jadi beban kepada pasangan, terutama beban kepada lelaki. Kan? Jadi ramai di kalangan manusia menjadikan mas kahwin seolah-olah harga seorang perempuan. Manusia ni bukan mas kahwin lah, dia jadi hantaran tu sebagai harga seorang perempuan, kan? Kalau budak tu graduate, lain pula harganya. Ada master, lain pula harganya. Ada PhD, lain lah harganya, kan? Jadi macam-macam. Itu kadang-kadang boleh membebankan pasangan dia sendiri. Boleh membebankan pasangan dia sendiri. Jadi dia letakkan harga hantaran tu seolah-olah harga seorang perempuan. Kalau dalam ni cerita harga mas kahwin, mas kahwin tu seolah-olah harga seorang perempuan. Tapi kalau nak kata mas kahwin, kita ni mas tenda sama, kan? Kalau Selangor tu kebanyakan orang semua 300. Walaupun saya tanya hantaran RM15,000, mas kahwin dia nak 300. Jadi 300 tu je yang dapat kat perempuan pun. Mas kahwin ni hantaran tu memang habis lah, buat kendara beli itu beli ni. Tapi kalau mas kahwin tu memang solid untuk perempuan. Orang lain tak boleh tumpang. Sebab memang tu hak dia, tak boleh, suami pun tak boleh ambil duit tu, duit mas kahwin tu. Mereka menyangka menggunakan mas kahwin yang tinggi adalah lambang kemuliaan keluarga, lambang kemuliaan keluarga dan keagungan perempuan itu. Kadang-kadang hantaran tu mas kahwin, ini kisah mas kahwin. Mas kahwin tu dia letak tinggi-tinggi tu sebab dia nak tengok, orang tengok standard dengan perempuan ni lah, kan? Tengok dia sampai dia grade mana, belajar grade mana, susah payah dia, kan? Kejayaannya pun hebat. Jadi seolah-olah tengok status perempuan tu yang sampai menyebabkan tekanan kepada pihak lelaki, pengantin lelaki tadi, kan? Itu dia kata bermunggah-munggah, oh anak tu mahal ni, anak tu mas kahwin ni mahal tinggi. Tapi mas kahwin tak ada isu bagi dia sikit. Tapi dalam kitab ni cerita pasal mas kahwin lah. Di negara kita ni bukan isu mas kahwin sangat. Isunya adalah hantaran. Hantaran tu yang melampau-lampau sangat, kan? Sampai 20,000 nak cari dalam masa 1 tahun letih. Betul. Saya pun memang tak boleh kumpul dengan 20,000, kan? Mana nak cari 20,000 ni, kan? Saya tak jumpa.
Melainkan kalau baju ketum tu, baju dadah cepat dapat. Jadi oleh itu mereka menaikkan kadar mas kahwin keterlaluan dalam menilainya untuk memperlihatkan nilai pengantin perempuan, kemuliaan kedudukan keluarganya, seolah-olah dia orang bantu. Dan kalau lagi tinggi mas kahwin, keluarga ni nampak macam mulia. Itu sebenarnya bukan itu ukuran sebenarnya. Serta mereka berbangga dengan persiapan dan perabot-perabot rumah. Kalau di negara Arab tu dia memang kahwin tu dia kena macam mana dia punya hantaran itu memang ada rumah dan lengkap dengan perabotnya. Beza kita kadang-kadang hantaran tu hantaran. Bila pindah rumah memang kosong lagi rumah tu kan. Pelan-pelan nanti kita tanya mak ayah kita dulu. Mula-mula kahwin macam mana kan, apa yang ada, sikit-sikit beli, sikit-sikit 2-3 bulan beli yang ni, nanti ada model lagi sikit beli yang ni, beli lama-lama adalah barang-barang yang dalam kaki apa-apa sebagainya kan. Adalah lebih baiknya sekiranya hantaran yang diberikan itu, contohnya kan dikenakan keluarga minta 15,000, tapi bukan untuk buat kenduri kendara. Isunya sekarang ni kebanyakannya letak 15,000, 20,000, duit itu digunakan oleh pihak perempuan untuk buat kenduri kendara pihak rumah dia kan, kenduri kendara pihak perempuan. Habis tu rumah lelaki ni apa cerita? Nak kenduri dia macam mana? Kita dah support kenduri orang ke kan? Bagi saya lah, ini saya punya personal lah kan. Kita buat kenduri kahwin ini adalah tanda kesyukuran. Tanda kesyukuran kita, anak kita dapat jodoh kalau yang perempuan dapat suami lah. Jadi syukurlah dapatlah tanggungjawab kita kan, seumpamanya kita dah dapat tanggungjawabnya, kehidupan dia berkahwin dia dengan suami dia. Jadi atas kesyukuran itulah kebiasaannya kita buat dengan kemampuan kita. Bukan kita buat kenduri, macam kita buat kenduri syukuran lah kat rumah kan. Anak dapat masuk universiti ke kan, anak begini kan. Kita dapat anak ke, kenduri kesyukuran dapat anak contoh, ataupun anak masuk universiti ke. Jadi kita buat kenduri kesyukuran, biasanya kita akan gunakan dengan duit kita sendiri. Itu tanda kita bersyukur. Bukan kita buat kedua-kedua besar-besar, ada syukurlah nak aku kahwin, tapi duit orang yang bagi. Itu dia kan, orang lain nak menanggung. Kesiannya adalah pada pihak lelaki. Kesiannya pada pihak lelaki. Kesianlah orang lelaki tu macam mana pula? Siapa nak tanggung benda dia kan? Namun sekiranya ada, tapi pernah saya jumpa keluarga yang memang letak hantaran 15,000, tapi selepas berkahwin tu mak dia pulangkan balik 15,000 pada dia. Mak minta dulu nak tengok komitmen korang, dan gunakanlah duit 15,000 ni. Kalau tak minta dulu, korang tak menyimpan kan? Jadi sekarang ni duit 15,000 hantaran dulu ni, mak pulangkan balik, gunakanlah untuk masuk rumah. Masuk rumah, sewa rumah, korang 2 bulan kena bayar kan? 2 bulan sewa, 2 bulan air api. Habis tu, lebih-lebih tu belilah periuk belanga, tikar bantal, peti ais, mesin basuh, hilang katil, apa semua. Alhamdulillah. Kalau macam tu, saya setuju. Kan? Kalau yang tu, saya setuju. Sebab ada keluarga yang kadang-kadang tu dia macam mana dia nak tunjukkan meriah sampai satu hari tu kenduri tu dia boleh ambilkan 30,000 dalam masa satu hari. Nak mengumpul pun tahun. Tahun kan. Alangkah baiknya guna pergi Mekah lagi bagus kan. Tapi nak kumpul tu bukan senang betul. Bertahun orang simpan tu kadang-kadang kan. Kena pula yang pengantin lelaki baru kerja, gaji dapat 2,000, katalah gaji dapat 2,000. Lepas tu dah tentulah dia nak pakai kereta, nak kahwin ni.
katalah pergi Asia atau pergi Saga 500 bulan dah tinggal 1,500 kan, dah tinggal 1,500 bayar PTPTN bayar PTPTN 200-300 dah tinggal 1,200. Itulah dia nak pakai, itu bayar sewa rumah dia pula 200-300, minyak kereta dia ulang-alik masih bila nak lipat. Kan, masih bila nak lipat. Akhirnya kebanyakan saya pun nak bertanya pada bakal-bakal pengantin, jalan selamat, jalan cepat apa dia? Dia orang buat personal loan. Dia orang ambil personal loan siap-siap. Kahwin-kahwinnya dah buat loan 30,000 10 tahun. Nanti anak umur 9 tahun baru habis bayar. Anak dah 3, bapak baru habis bayar hutang kahwin. Kan, habis hutang kahwin dulu. So itulah cara nak cepat dapat duit, buat personal loan kan. Personal loan apa lagi, tak ada cara lain lah. Dapat seketul 15,000 bagi perempuan, yang badan lagi tu gunalah untuk dia pula rumah dia, kenduri kita rumah dia pula kan. Jadi itu yang banyak realiti berlaku lah ya. Kalau menyimpan tu, kalau dapat menyimpan, kalau kata ada rezeki lebih, alhamdulillah. Kalau tak ada, yang susah sikit tu. Dengan sekarang ni memang nampak lancar lah. Kalau tengok mana-mana apa pusat-pusat perkahwinan kan, sekali buat memang paling tidak 25,000 mesti habis satu hari. Itu pun lauk biasa-biasa, tak masuk kalau dia lauk kambing ke apa kan. Itu dah jadi 30,000 pula kan, mana nak sekau kan. 30,000 habis satu hari kan. Jadi ada orang saya jumpa, dia buat yang wajib akad nikah. Ini sepupu saya ni dia akad nikah hari Khamis, malam Jumaat kan. Akad nikah lepas Isyak. So lepas maghrib tu bersih-bersih, buat doa selamat. Kita buat tahlil, buat doa selamat. Tahlil ni biarlah untuk orang mati kan. Ini orang lama peduli negara. Itu bezanya. Sebab saya ada dengar ceramah almarhum Datuk Hassan Din. Dia kata, tuan tolong bezakanlah sikit-sikit ya tentang kenduri tahlil dengan kenduri baca Yasin doa selamat. Kan? Ini pernah berlaku, dia kata tuan rumah minta Pak Imam baca Yasin dan doa selamat. Pak Imam baca Yasin tahlil sekali. Tuan rumah tanya siapa mati? Tak apa, sama je. Tak sama. Tahlil maksudnya kita menghadiahkan bacaan-bacaan itu kepada si mati. Kalau doa selamat kita mendoakan, mudah-mudahan majlis kita ini dapat keberkatan selamat daripada Allah SWT. Itu perbezaannya. So kita kena fahamlah, kalau tuan rumah jemput kita rumah sikit ya, kita baca doa selamat. Siapa yang menjadi tekong tu jangan silap baca. Jangan bantai tahlil pula ya. Bawa lah doa selamat. Nanti pelik pula kan. Itu atas permintaan tuan rumah. Kalau tuan rumah kata malam ni saya nak buat doa tahlil untuk hadiahkan kepada arwah keluarga, okey fine, buat tahlil. Kalau dia kata minta doa selamat, buat doa selamat, baca Yasin doa selamat, tak ada masalah. Jangan diubah-ubah. Jadi dia buat lepas Isyak akad nikah, lepas tu turun makan kat masjid kan. Tetamu yang ada saudara mara jugalah datang apa semua kan, saudara-saudara rapat-rapat kawan-kawan sikit. Jadi kos dia lebih rendah kan. Dia buat ada kenduri tak ada lah, yang ni je lah kan. Dia terus buat sekali. Meriah ramai. Jemaah masjid juga ada dalam 200 orang kan, ramai. Kita tahu, dia beritahu jiran-jiran tu semua. Jiran-jiran pun datang baca Yasin, doa selamat sama-sama. Lepas tu lepas Isyak akad nikah boleh makan sekali. Tak ada dah buat kenduri-kenduri dia. Ini sekarang biasanya dia jadi banyak pos. Tunang pun dah main sewa pelamin, betul? Itu pun dah terbang dah 2,000. Tunang pun dah terbang 2,000. Siap fotografer bukannya murah kan. Sekali paling busuk 1,000 lah kan. 1,000 lah paling busuk lah tu, orang tu paling cikai lah 1,000.
Itu tunang baru. Lepas tu pula sewa pelamin dia dah 2,000 kan. Nak apa aksesori sebagainya apa semua kan. Setelah 2,000 habis. Lepas tu 6 jam makan orang tunang pula habis. Lepas tu pula akad nikah. Akad nikah pun dia buat, kena pula dia buat akad nikah hari Jumaat. Keduri satu, akad nikah tu pula orang ramai datang. Lepas tu lepas akad nikah tu fotografer lagi. Itu mahal sikit sebab dia cover 2 hari 2,000. Betul kan? Dah 3,000 lah fotografer je. Marah fotografer lagi. So kan hari nikah dia nak buat. So lepas nikah ada jamu makan lagi. Kan ada jamu makan lagi. Itu pun dah habis 2-3,000. Lepas tu besok pula buat dekat ni wedding center punya 25,000, 30,000. So kos nak kahwin tu start pada tunang tu 40,000, 30,000 mah habis. Jadi macam tu. Jadi banyak tak tahu nak cakap lah kan. Itu terpulanglah kepada kemampuan masing-masing. Tapi janganlah sampai perkara itu dapat memberatkan pasangan. Kan? Sebab suami selepas tu dia tanggungjawab dia. Dia nak menanggung keluarga tu kan, nak menanggung anak, nak menanggung isteri dan sebagainya. Itu pun perlukan kewangan dia. Jadi mudah kahwin musim PKP paling jimat. Betul. Kahwin musim PKP jimat. Saya tanya pengantin berapa tu habis? 2,000 Ustaz. Start habis. Start pada kahwin lah kata. 2,000 je. Ini serta-serta beli baju, barang-barang sikit tu semua. Kita akan nikah. Lepas akan nikah bawa balik. Nikah dia lama ya. Lepas bawa balik rumah. Kat rumah dah siap nasi bungkus lah. Saya edah kat jiran-jiran. Dah tu je. Selesai. Tapi ada juga waktu PKP tu dia dah buat macam tu. Tapi tunggu dah habis PKP nanti. Start boleh keduri dia buat besar-besaran pula. Kan? Sebenarnya kalau ikut hukum syaraknya, ya, dalam kitab ni rasanya kita dah bincangkan tentang bab pertunangan kan. Bertunang ini sunat disembunyikan. Biarlah ahli keluarga terikat yang tahu. Macam saya tengoklah anak saya belum lagi kakak saya. Waktu tunang anak dia, anak saudara saya tu, contoh dia bagi saya itu orang dia duduk dekat kuartis masjid kan. Jadi imam sebelah rumah Bilal yang tu, itu je yang dibagi. Tak ada orang lain. Waktu tu nak jiran sebelah rumah tak bagi, tak bagi juga kan. Itu je lah, kita duduk dalam kompang tu je kan. Panggil masuk sebelah tu nak selesai. Kan? Selesai. Waktu kahwin tu barulah buat penduduk. Kan? Itu juga kemampuan lah, ikut kemampuan masing-masing. Tapi jangan jadikan dia sebagai satu bahan untuk bermegah-megah dengan hantaran yang tinggi, kan, bermegah-megah. Ya. Mereka langsung tak terfikir bahawa mas kahwin sedikit pun tidak memberi makna kepada pengertian tersebut selama-lamanya. Mas kahwin tinggi bukan berarti meninggikan darjat keluarga perempuan tu, tak. Menyata hantaran sampai berpuluh-puluh ribu, bukannya dengan hantaran berpuluh-puluh ribu tu darjat orang tu lagi tinggi. Tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan pun ya. Jadi malah ia merupakan lambang kebenaran, keinginan untuk berkahwin. Sebenarnya mas kahwin ni diberikan kepada isteri itu adalah menunjukkan kesungguhan suami itu untuk ambil dia sebagai isteri. Kan, kesungguhan. Sebab tu dia sediakan mas kahwin. Disediakan mas kahwin semampu dia. Ada orang yang ambil mas kahwin, contoh hantaran tak ambil, tapi mas kahwin dia letak terus mas kahwin yang saya minta, dia tak minta ambil duit. Saya minta mas kahwin tu anak saya ni rantai leher satu, gelang tangan satu, selesai. Ataupun gelang tangan dengan mas kahwinnya sultan rantai tangan emas, kan, gelang tangan, bentuk cincin ke apa ke. Itu pun ialah rantai pun kalau yang dah besar-besar ni punya rantai juga 4,000 kan. 4,000 selesai. Tak ada dah hantaran. Jadi kedua
negara, kita buat ikut kemampuan katanya. Okay, kalau kita buat kecil-kecil, kalau kata boleh buka untuk buat kat Surau ni contoh, semua penduduk dalam wilayah semua ni datang, alhamdulillah selesai. Dan yang pentingnya dia adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa pasangan ini telah berkahwin dan tidak timbul fitnah lah kalau nampak. Kalau jiran-jiran nampak dia orang berjalan berdua, kan? Maknanya dia, dah kahwin dah, pergi tu pergi, kan? Aku pergi lah, ini memang kahwin dah. So, itu tujuan dia. Jadi, tunang disembunyikan, kahwin dihebah-hebahkan. Yang tujuannya itu, ya. Ia juga merupakan pemberian untuk memuliakan perempuan. Mas kahwin dia sebenarnya bukan ukuran tinggi, tetapi sebenarnya pemberian mas kahwin itu adalah tujuannya memuliakan perempuan itu sendiri, kan? Untuk kemampuan dia, yang bukan nak letak, bukan nak kebanggaan keluarga perempuan, tapi sebenarnya pemberian mas kahwin yang ikhlas daripada suami itu ada merupakan untuk memuliakan perempuan itu sendiri dan juga menunjukkan lambang kecintaan dia dengan perempuan tersebut dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia. Itu tujuannya. Dia bagi mas kahwin itu adalah tanda keikhlasan dia nak ambil perempuan itu sebagai isterinya. Dia bukan nak untuk nak berbunga-bunga. Bukan itu matlamat yang utama. Matlamatnya adalah untuk memuliakan perempuan itu sendiri, ya. Kadang-kadang bila disebabkan mas kahwin tinggi ataupun hantaran tinggi ini yang menyebabkan berlakunya tangguh, ya. Jadi perkahwinan itu jadi tertangguh. Namun dalam pada tertangguh tu pula, pasangan ni mak ayah dia biarkan dia keluar dulu. Tak payah jauh. Tengok waktu kursus kahwin cukup lah. Kursus kahwin tu datang berdua, belum kahwin itu. Kalau naik kereta tu boleh tahan sakinah walaupun tak betul, kan? Ini datang berdua dengan tunang naik motor pergi kursus kahwin. Iya, depan mata kita ni. Kita dalam ceramah tu kita bagi macam-macam, ya, yang hubungan dia sepanjang pertunangan ni, hubungan macam ni tak boleh ni. Keluar dewan dia orang kali berdua ni motor, kan? Elok berkepit. Itu masalah ya tu. Jadi bila hantaran tu tinggi, jadi perkahwinan tu jadi tertangguh sebab yang lelaki ni pasal tempoh masa lama dia nak kumpul duit. Dalam pada tu pula dia keluarga biarkan pula dia orang masih keluar berdua jumpa tunang tu semua, kan? Itu yang jadi berlaku. Jadi dia orang yang letak ni, kalau dalam kitab disebutkan, mereka juga tidak memikirkan kerosakan masyarakat hasil daripada tindakan tersebut. Memang jadi rosak masyarakat, kan? Bila dah pasangan tak berkahwin, jalan sana sini, masih dalam tunang tapi dah jalan macam lelaki bini. Dia tiap minggu nak keluar, nak datingnya, kan? Dating pula naik motor pula tu. Bapak pula berjalan lelong ya, bawa lelong motor ya. Bapak bapak merestui pula, kan? Anak dara dia naik motor dengan tunang. Allah Akbar. Na'udzubillah lah, janganlah jadi kita, kan? Ya, lagi naya lah dalam macam tu, kan? Sebab apa? Kemudaratan yang menimpa masyarakat, ya, banyak. Itu pengantin lelaki dan perempuan itu sendiri. Cuba bayangkan, dia dah tunang, tiba-tiba waktu tunang tu dah macam lelaki bini, kulu kilir naik motor bersama, kan? Tiba-tiba putus tunang. Apa harga perempuan tu? Betul tak? Apa harga perempuan tu? Kadang orang tak tahu. Dia ni dah habis dah kena angkut semata ni, orang cakap, kan? Perempuan ni dah kena angkut merata lah, tak payah lah. Jadi dia datangkan mudarat, kerosakan masyarakat dan juga kepada keluarga itu sendiri. Keluarga itu sendiri. Sebab nilai dah tak ada lah. Nilai itu dah tak ada dah. Orang kata dah buah. Dah jatuh buah lah, kan? Mereka juga tak kisah tindakan mereka bercanggah dengan sunnah Nabi SAW dan memilih jalan yang tidak berkat. Kita hendaknya kahwinan itu biarlah sederhana dan berkat, ada keberkatan. Itu yang kita
Berdekatan berada bersama-sama dengan tindakan yang mempermudahkan urusan mas kahwin dan kadarnya yang rendah. Mudah-mudahan bila kita niat nak cepatkan perkahwinan tu, kita tak nak bagi mas kahwin tinggi, kita tak nak bagi hantaran tinggi yang menyebabkan susah ke pihak lelaki, mudah-mudahan kita permudahkan urusan tu cepat. Biarlah kahwin apa yang ada lah, bagi gampang kan. Kedua itu kita fikir, kalau ada rezeki kita buatlah macam saya kata tadi, malam Jumaat baca Yasin yang ramai, buat doa selamat, lepas tu jamu makan semua kan. Sunat jamu makan semua. Lepas tu lepaslah tanggungjawab tu, selesai. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam rumah tangga yang dibina tu. Daripada buat gerai besar-besar 40,000, 50,000 habis, lepas tu tak ada keberkatan kan. Sebab apa? Pihak-pihak dah rasa tertekan dengan satu pihak yang lain. Sebab saya biasa jumpa kes depan saya, dia datang, dia dah jatuh talak dengan isteri dia. Dia jatuh talak dengan isteri dia sebab dia rasa stres sangat sangat. Dia kata dia kerja gaji dia dalam 2,500 lebih kurang. Itu keluarga perempuan waktu tunang tu memang letak antara 20,000. Apalah, dia pun memang dia buat loan. Itu yang saya tahu cerita loan ni. Dia buat loan, personal loan 30,000. 20,000 bagi keluarga perempuan. Bila dia selidik opennya, pakaiannya sedondon keluarga perempuan pakai semua tu guna duit tu juga. Tak frust. Pakaian sedondon keluarga belah perempuan ni, adik-adik makcik-makcik pakai tu. Bapak dia beli kain, orang panggil satu kayu kan, 2-3 kayu dia beli bagi. Pakai tu, frust kawan kan. Itu bila dah tu, duit dah kurang lah sebab nak bayar loan ni kan. Betul tak? Perempuan 500 sebulan potong kan. Jadi rumah tak lengkap lagi, perabot dah kira tu semua. Isteri pula macam apa belilah tu, belilah ni. Jadi dia tu sampai kami gaduh akhirnya perempuan kalau gaduh dia tak lain lah, tak galak lah. Ceraikan saya sekarang kan. Itu yang dicerita lah. Isteri saya minta cerai. Kalau tak boleh nak sediakan semua ni, ceraikan saya, biar saya duduk waktu saya risau. Saya pun ceraikanlah dia. Jadi kesan dia kalau terlampau tinggi tu menyebabkan satu pihak tertekan, itu menyebabkan menjadinya berlakunya perkara sedemikian. Kita tak naklah. Mudah-mudahan biarlah orang kata kita mudahkan mereka supaya jangan hidup mereka tu dalam maksiat, dan mudah-mudahan di situlah dengan kita mudahkan urusan mereka berkahwin, mereka dapat hidup dan sebagai suami isteri dan diberkati oleh Allah SWT. Kesan buruk yang menimpa masyarakat hasil daripada kadar mas kahwin terlalu tinggi adalah terlalu banyak. Di antaranya kadar mas kahwin tinggi menyebabkan para pemuda, terutamanya golongan miskin, tak mampu berkahwin. Memang dah tentu dah lah. Ini menghalang mereka daripada berkahwin. Faktor ini mendorong mereka mengikut jalan syaitan. Jadi itu je. Tak boleh nak kahwin, apa lagi nak buat? Sampai umur nafsu dah ada, keinginan nak kahwin dah ada, keinginan nak bersama dengan perempuan dah ada, tapi dah mas kahwinnya tinggi sangat, antara terlampau tinggi sangat, maka jalan mudahnya itu dia, dia orang buat maksiat lah. Ramai yang kalau ikut rekod kan, kalau ikut rekod Jabatan Pendaftaran tu, hasilnya setahun lebih 100,000 anak tak sadar. Anak tak sadar. Banyak. Mungkin disebabkan perkara macam ni kan, disebabkan macam ni. Tu bila dah terlanjur tu macam tu, tiba-tiba boleh pula cepat, tak payah hantar anak kan. Bila dah terlanjur tu tak ada dia minta hantaran
RM10,000 kahwin tu boleh tu pula. Kalau pada awal buat macam tu kan senang. Sampai tak ada pasangan terlanjur kan. Ini yang terlanjur ni banyak. Kadang-kadang saya pernah tengok tu, pasangan tu datang, budak lelaki tu umur lelaki tu baru 22 tak silap. Perempuan tu umur 19. Datang-datang, tuan-tuan minta tanya Ustaz macam mana nak kahwin Ustaz, kita orang nak kahwin. Itu saya tengok, borang dari isi ke? Ni tak tahu ni nak isi borang macam mana ke? Isi borang, okey. Kursus kahwin dah masuk belum? Belum ke? Itu saya tengok muka dia macam kelabahan. Itu saya tengok muka budak perempuan tu, saya tengok korang kandung berapa bulan ni? Dah nak masuk 5 ke? Sesekap je tapi kena. Sesekap tapi kena kan. Sebab dia kena kampung sangat nak kahwin kan. Kalau boleh berapa lama boleh urus orang boleh kahwin. Saya tanya, kenapa ke kampung ni sebab siapa? Keluarga tahu kan ke? Belum lagi planning dengan bawa-bawa kami nak bincang ke? Rupanya dah terlanjur. Keluarga tak tahu lagi. Akhirnya saya kata balik bincang dengan kedua keluarga dulu. Masuk kursus kahwin. Minggu ni, so minggu depan dapat sijil nanti, minggu depan tu uruskan kahwin lah. Macam itu. Betul, minggu depan tu dia datang. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Jadi jika para pemuda mempunyai isteri yang mampu menjaga kehormatan mereka, sudah tentu akhlak mereka juga terjaga. Binti agama terpelihara dan masyarakat juga selamat daripada dinodai oleh dosa dan keburukan. Dan jadi tak tu bila kahwin, perkahwinan tu berkat, mudah-mudahan perkara noda dosa ni dapat dijauhkan daripada masyarakat. Itu yang paling utama. Jadi kesan buruk yang menimpa perempuan hasil daripada kadar mas kahwin yang terlalu tinggi, cukuplah dengan hanya kita mengatakan ramai perempuan menjadi andatu. Ini dalam kitab disebut ya. Sebabkan hantaran terlampau tinggi ya, yang menyebabkan ramai perempuan jadi andatu dan mereka tidak mempunyai teman yang boleh memenuhi fitrah hidup mereka. Mereka akan rasa kosong, tak ada suami ya, tak ada orang yang boleh melinakan tidur mereka. Ini bahasa kitab ni, kan? Maksudnya ialah tak ada suami, tak ada anak-anak, kehidupan rumah tangga ya. Yang sebenarnya jadi perempuan-perempuan, semua orang perempuan dia akan melindungi rumah tangga yang boleh menyelesaikan pergolakan dalaman serta memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Mereka tak dapat, mereka ni tak dapat bila dah sampai umur, disebabkan kadang-kadang tak jadi kahwin disebabkan keluarga letak hantaran tinggi. Sedangkan dia asal kahwin cukup dah kan, permudahkanlah, tapi keluarga tak juga nak buat kenduri besar-besaran, letak hantaran tinggi, sampai anak tu yang lelaki tak mampu dah kan, tarik diri dah anak perempuan tu sendiri tak dapat kahwin. Jadi mereka tak dapat mereka tak dapat semua ini. Mereka tak dapat semua ini kerana ibu bapa mereka menuntut mas kahwin yang tidak mampu dipenuhi oleh kebanyakan lelaki yang melamar. Disebut dalam kitab ni. Ini punca dia kadang-kadang kan, terlampau tinggi sangat sampai kita yang lelaki ni tak mampu. Saya pun fikir juga kalau anak saya yang lelaki ni kan, fikir kalau dia nak kahwin ni pening juga ni. Kena pula keluarga perempuan letak macam-macam, jenuh nak cari kan, kita nak cari juga ni. Jadi akhirnya menyebabkan kesan buruk tu adalah kembali pada banyak perempuan tadi yang menyebabkan dia orang tidak kahwin, tak boleh kahwin. Ini akan timbul masalah sosial lah, nanti akan timbul masalah sosial dalam masyarakat kita ya. Jadi mereka ini tidak keluar rumah untuk merayau-rayau. Dia dah teruk lah, malu lah, rasa malu kan. Jadi akhirnya bila dia orang keluar, orang akan mengata itu umur dah 40-50 tak kahwin ni ya. Kalau anak orang tu, anak perempuan itu kan. Sebab apa? Bapak dia letak hantaran tinggi sangat. Akhirnya benda tu orang kata backfire pada dia balik, backfire pada dia balik. Dan tentunya kesan buruk ini menimpa mereka dan malapetaka akan menimpa semua, dan dia merupakan sesuatu yang mengerikan. Okay? Sesiapa yang menyanggahi sunnah Nabi SAW, dengarlah sabda Nabi SAW mengenai mas kahwin. Inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu ma'unah. Sesungguhnya perkahwinan yang paling besar keberkatannya ialah yang paling mudah belanjanya. Permudahkanlah, permudahkanlah. Ya, sebab apa? Kalau kita susahkan, maknanya dia kata tadi apa? Sesiapa yang menyanggahi sunnah Nabi. Maknanya dia kalau kita nak letak terlampau mahal, tinggi-tinggi sangat tu, seolah-olah kita menyanggah apa yang telah Nabi anjurkan. Khairun nikahi aisaruhu, sebaik-baik perkahwinan ialah yang paling mudah. Maksud permudahkanlah perkahwinan itu. Jangan letak belanja yang terlampau tinggi sampai menyebabkan tertangguh pernikahan kan, tertangguh pernikahan. Jadi perasaan pasangan ni nak kahwin tapi dah mak ayah berkeras juga, nak juga mas kahwin tinggi, hantaran tinggi. Akhirnya terputus tengah jalan, habis dia orang punya matlamat untuk berkahwin tu. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ni dulu. Ada apa-apa soalan tuan? Ustaz, Ya. Kalau mas kahwin ni
Kena bayar zakat. Tak. Ada dia zakat dia kena tengok haul dia, risau dia. Kalau dah tinggi tu. Dia zakat dia kena haul, ada kadar nisab dia. Kadar nisab dia haul, dia cukup haul. Tapi kalau lelaki tu simpan, contohnya lelaki tu simpan, dia simpan sampai setahun, 20,000, simpanan itu kena zakat lah. Simpanan itu kena zakat lah. Kalau dia simpan lah, memang dia menyimpan kan. Menyimpan dah sampai kadar nisab, dia kena bayar zakat. Kalau dapat kat kupat tu tak ada lah. Allah. Banyak keluar lah. IC dah. Ni keluar IC dah banyak ni. Tengok kalau kadar tu ni lebih zakat, ataupun kalau sekarang ni dah ada apa KWSP EPF yang apa Islamic tu kan. Kalau ada itu tukar lah daripada Islamic sebab dia dah siap bayar. Dan kalau kita masih ada menyimpan EPF, itu ambillah tukarkan akaun tu kepada Islamic. Lebih mudah. Kita tak kena pada macam kita simpan tabung haji je kan. Sampai cukup masa dia akan keluarkan zakat bagi kita. Pun aku lah siap kan. Tak ada kita menanggung macam-macam tu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا وعظم به وجودنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.